Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Kabinet bersetuju memberi subsidi 60 sen kilogram kepada penternak ayam dalam usaha mengurangkan beban golongan berkenaan. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, dalam kenyataannya hari ini, pihaknya berharap langkah intervensi kerajaan itu dapat menstabilkan kembali bekalan sekaligus memastikan rakyat dapat membeli ayam dan telur pada harga yang berpatutan. Subsidi diberi dengan mengambil kira harga ayam hidup di peringkat ladang sebanyak RM5.90 kilogram dengan harga runcit ayam bulat standard RM8.90 kilogram. Bagi telur, subsidi 5 sen biji turut diberi untuk semua jenis kategori. Tempoh pemberian subsidi adalah mulai 5 Februari hingga 4 Jun depan, iaitu sepanjang tempoh pelaksanaan skim harga maksimum keluarga Malaysia. Anggaran keseluruhan implikasi kewangan kepada kerajaan bagi melaksanakan pemberian subsidi ayam dan telur di seluruh negara untuk tempoh 4 bulan ini adalah sebanyak RM528.52 juta. Beliau berkata kementeriannya melalui Jabatan Perkhidmatan Veterinar akan mengadakan sesi libat urus berterusan dengan pihak industri. Ini bagi memastikan industri ayam dan telur terus kekal mampan dan beroperasi dalam skala penuh bagi memastikan pengeluaran di ladang mencukupi bagi memenuhi keperluan tempatan. Kemasukan pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT, Kementerian Pengajian Tinggi KPT secara berperingkat dibenarkan mulai 1 Mac ini. Ia dibuat selepas mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 ke-12 malam telah memperhalusi cadangan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT berhubung kemasukan pelajar ke IPT, termasuklah Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi pendidikan tinggi swasta. Pengerusi Mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19, Datuk Seri Syamudin Tun Hussein memaklumkan dalam usaha memastikan kemasukan pelajar dilaksanakan dengan selamat, KPT bersama KKM telah menetapkan SOP yang wajib dipatuhi. Antaranya jumlah kemasukan pelajar yang dibenarkan ialah sebanyak 70 hingga 100% mengikut kapasiti IPT masing-masing dengan pelajar dan staf yang lengkap vaksinasi dan tidak lengkap vaksinasi dibenarkan masuk ke kampus. Namun bagi pelajar dan staf IPT yang tidak divaksinasi lengkap, mereka perlu membuat ujian RT-PCR dengan keputusan negatif 3 hari sebelum masuk ke kampus. Ujian pengesanan COVID-19 menggunakan kaedah RTK-AG perlu dilakukan seminggu sekali bagi mereka yang tidak divaksinasi lengkap. Bagi pelajar antarabangsa sedia ada dan baharu, hanya yang lengkap vaksinasi sahaja dibenarkan masuk ke Malaysia. Mereka juga wajib menjalani tempoh kuarantin selama 7 hari atau sekiranya telah mendapat dos penggalak, tempoh kuarantin ialah selama 5 hari. Bagi mendapatkan sebarang maklumat lanjut, boleh hubungi Bilik Gerakan COVID-19 KPT di talian 0388706777, 6949, 6623, 6628, laman web IPT atau hubungi pegawai penyelaras di IPT masing-masing. Seramai 116 calon sijil pelajar Malaysia SPM di Melaka tidak dapat menduduki peperiksaan lisan bahasa Melayu yang bermula semalam kerana positif COVID-19. Esko Pendidikan dan Teknologi Negeri Datuk Rais Yassin berkata mereka akan menduduki peperiksaan berkenaan pada sidang kedua April depan. Jadi setakat hari ini saya juga ingin memberitahulah kepada semua kita mempunyai seramai 13,134 orang calon SPM. Dari pelbagai lah, ada yang sekolah kerajaan, MRSM juga ada, begitu juga sekolah agama negeri. Ini adalah jumlah total. Daripada itu sedikit saya ucap simpati, kita mempunyai 116 orang pelajar yang SPM ini, calon SPM ni 116 orang tak dapat ambil SPM sebab dia positif. Mereka ini akan insya-Allah tidak ada aral melintang akan ambil SPM nanti pada bulan April. Jadi ujian lisan yang bulan April tu nanti dia akan masuklah. Menurutnya lagi, jumlah pelajar positif COVID-19 di Melaka hanya 50, manakala 206 pelajar masih di kuarantin. Perak tiada halangan membuka semula sempadan negara tanpa kuarantin wajib seperti disyorkan Majlis Pemulihan Negara MPN. Namun, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kebenaran tersebut perlu tertakluk kepada prosedur standard SOP yang lebih ketat.
Perak merupakan antara negeri yang bersempadan dengan Thailand sekaligus terdedah kepada risiko penularan wabak COVID-19. Kita pun tak ada halangan bab itu, sebab itu dikatakan adalah sebahagian daripada kaedah dan cara untuk memulihkan ekonomi. Tetapi kita harus ingatlah, hari ini saya tengok tadi 17,000 lebih kes yang sedang berlaku. Kita tak tahu daripada Thailand ni berapa banyak pula. Kan? Jadi kalau di sana lebih banyak daripada kita, bermakna kalaupun nak ada buka sepadan, dia punya SOP must be very very tight lah, kena betul-betul dipatuhi lah. Kalau tidak nanti yang akan menjadi mangsa ialah rakyat Malaysia lah, khususnya orang Perak. Semalam, Majlis Pemulihan Negara MPN mengesyorkan kerajaan membuka sepenuhnya sempadan negara seawal 1 Mac ini tanpa keperluan kuarantin wajib. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK menjangka 80% murid sekolah rendah dan prasekolah di negeri itu mengambil suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids bermula Ahad depan. Menurut pengarahnya, Dr. Zaini Husin, ia melibatkan 91,748 murid daripada keseluruhan 114,685 yang berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. PIC Kids untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun akan dilaksana di pusat pemberian vaksin PPV di sekolah-sekolah dengan kebenaran ibu bapa. Bagi memudahkan urusan suntikan ini, kita juga membuka semua ataupun mengadakan suntikan ini di semua klinik kesihatan yang ada di negeri Kelantan. Dan kita juga untuk mereka yang berisiko, kita akan membuat asesmen kanak-kanak ini di hospital-hospital, dan kita akan memberikan suntikan itu di hospital-hospital di bawah pengawasan pakar-pakar yang dan juga tangan di hospital, di semua hospital yang ada di Kelantan, termasuk juga hospital USM. Murid yang tercicir persekolahan boleh mendapat suntikan di PPV klinik-klinik kesihatan dengan memanfaatkan keseluruhan 132,000 dos yang diterima JKNK. Ibu bapa diharap membuat keputusan bijak demi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Setakat ini, kes COVID-19 di Kelantan melibatkan 34 kluster pendidikan yang masih aktif sejak sesi persekolahan bermula Januari lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 12 Mac ini sebagai tarikh pengundian bagi Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh ketika mengumumkan perkara itu turut memaklumkan tarikh penerimaan calon ditetapkan pada 26 Februari. Manakala pengundian awal adalah pada 8 Mac. SPR telah melantik 56 pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 186 penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan petugas penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR yang dianggotai oleh wakil-wakil daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Jumlah pengundi di Johor meningkat kira-kira 28% berbanding 1.8 juta pengundi pada PRU 14 dengan penambahan 749,731 pengundi berusia 18 tahun ke atas susulan pendaftaran automatik undi 18. Sementara itu, SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi pada PRU Dewan Negeri Johor ke-15. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-15 adalah daftar pemilih induk 2021 yang dikemas kini sehingga 21 Januari 2022. Daftar pemilih tersebut mengandungi 2,597,742 orang pengundi.
Daripada jumlah itu, 10,955 orang anggota tentera dan pasangan dan 11,576 anggota polis dan pasangan Polis Gerakan Am PGA serta 376 orang pengundi tidak hadir luar negara. Para pengundi boleh membuat semakan daftar pemilih melalui aplikasi MySPR Semak. Datuk Abdul Ghani juga memaklumkan sebagai langkah mencegah penularan COVID-19, SOP sedang dikemas kini KKM dan MKN dan akan dimaklumkan setelah ia dimuktamadkan. Bertemu kembali. Polis membongkar sindiket judi dalam talian dan penipuan yang menjadikan banglo mewah sebagai pusat operasi kegiatan itu dalam 2 serbuan di ibu negara hari ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap di 7 Bukit Aman SAC Muhammad Nur Yusuf Ali berkata seramai 33 lelaki tempatan dan 2 wanita warga asing berusia 18 hingga 48 tahun ditahan dalam serbuan pertama pada pukul 3 petang di Jalan Yutan. Beliau berkata sindiket itu dipercayai telah beroperasi di premis yang disewa pada kadar RM20,000 sebulan sejak 3 bulan lalu. Sebanyak 42 komputer serta 256 telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk kegiatan berkenaan turut dirampas. Berdasarkan maklumat serbuan di Jalan Yutan, polis menyerbu satu lagi unit kediaman di Taman Tasik Titiwangsa dan memberkas 12 individu. Kita syaki semua operator ini bermalam dan tidak keluar, tidur, makan, minum di dalam rumah ini. Seperti asrama disediakan di beberapa bilik. Satu bilik ada lebih kurang kapasiti mampu untuk diduduki ataupun dengan kemudahan kategorikan 12, ada yang 15, ada yang lebih kurang itu. Mereka berada di sini. Dan disediakan, dilihat di situ, disediakan tukang masak dan makan minum semua disediakan. Pemilik banglo akan dipanggil untuk membantu siasatan kes yang dijalankan mengikut Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Remaja perempuan 15 tahun yang dipercayai menikam dan menyebabkan kematian seorang bayi yang baru dilahirkannya di Kemaman, Terengganu semalam direman 7 hari. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Tengku Eliana Tuan Kamaruzaman di Hospital Kemaman ketika remaja berkenaan sedang menerima rawatan selepas bersalin. Perintah reman bagi membantu pihak polis menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Dalam kejadian pagi semalam, bayi lelaki yang baru dilahirkan suspek ditemui mati dengan kesan tikaman di bahagian dada kiri di sebuah rumah di Bandar Seri Bandi, Kemaman. Polis telah merampas satu senjata tajam yang masih mempunyai kesan darah di lokasi kejadian. Perkembangan siasatan kita masih dalam siasatan lanjut. Ada senjata tajam yang kita rampas untuk siasatan lanjut. Beberapa orang saksi juga telah tampil memberi keterangan. Dan kita minta kerjasama lagi lah saksi-saksi yang mengetahui tentang kejadian ini untuk tampil untuk memberi keterangan kepada pihak polis. Remaja perempuan terbabit yang telah berhenti daripada sekolah sejak beberapa tahun lepas turut membuat laporan polis mendakwa dirinya dirogol seorang lelaki berusia 20-an tahun lalu. Pihak polis kini sedang giat memburu remaja berkenaan bagi membantu siasatan. 2 pegawai sebuah agensi kerajaan dan 2 pemilik syarikat direman 6 hari. Mereka disiasat atas dakwaan meminta serta menerima suapan bagi projek penyelenggaraan cerun melibatkan Jalan Persekutuan dan Negeri bernilai RM300 juta. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Ahmad Ashraf Muhammad Kamal di Mahkamah Magistrate Putrajaya selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat permohonan tersebut.
Kesemua suspek lelaki berusia antara 39 hingga 42 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya semalam selepas hadir memberikan keterangan. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Tan Kang Sai ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 16A-A Akta SPRM 2009. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman akan meningkatkan operasi bersama pelbagai agensi penguasaan asing untuk membanteras aktiviti penyeludupan dadah antarabangsa. Pengarahnya Dato' Ayub Khan Maidin Piche menegaskan perkara itu perlu dipertingkatkan lagi selain pemantapan pertukaran ilmu kecerdasan. Dalam narkotik ni juga kita memang tekankan dari segi aspek kerjasama, sama dari segi intelijen ataupun joint operation. Kalau kita ni bergerak dalam silo ni, memang kita tak akan berjaya mengatasi isu dadah ni. Kalau di Malaysia ni kita tengok, kebanyakan dadah yang masuk ni daripada utara Semenanjung kita lah, yang sama ada transit di sini ataupun kemudian disudut keluar, ataupun yang diproses di sini pun ada juga. Dan itulah pentingnya kerjasama di semua peringkat. Tambahnya, peningkatan rampasan dadah tahun lalu lebih 100% membuktikan kerjasama erat antara agensi pelbagai negara penting bagi memerangi sindiket dadah antarabangsa. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis penyampaian sijil penyertaan kursus dalam talian membanteras pengedaran dadah antarabangsa, pengedaran haram dadah narkotik dan bahan psikotropik di ibu negara. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan setakat ini terdapat 7 kes kematian orang kena tahan OKT dengan 1 kes melibatkan unsur jenayah. Siasatan kesemua kes dikendalikan Unit Siasatan Jenayah dan Kematian dalam Tahanan USJKT di bawah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS Bukit Aman yang mula operasi sejak 1 Januari lalu. Menurut pengarah JIPS Bukit Aman, Dato' Azri Ahmad, 6 daripadanya melibatkan mangsa lelaki bangsa Melayu dan seorang lelaki warga negara Myanmar. Jelasnya, 4 daripada kes tersebut adalah kematian di dalam lokap, 2 kes mangsa meninggal dunia ketika di hospital dan 1 kes mangsa meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Dan 1 kes yang berlaku di Taiping telah pun dituduh di mahkamah. Manakala bagi 6 kes yang lain, USJKT akan memajukan ke-6 sudden death report ini kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mendapatkan arahan lanjut sama ada memerlukan inquest atau sebaliknya. Tegas beliau, pihak USJKT komited untuk memastikan setiap kes kematian dalam tahanan atau jagaan PDRM disiasat secara telus tanpa sebarang kompromi. Kehilangan seorang gadis 28 tahun di Taman Balatok Kuching sejak akhir tahun lepas terjawab selepas mayatnya ditemukan di sebuah rumah kedai dekat Taman Malihah Kuching semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Zainal Abidin, mayat Chrissy Handy Thompson ditemukan reput oleh salah seorang penyelenggara bangunan ketika memeriksa di sebuah bilik kosong. Terkejut dengan penemuan mayat di bilik yang tidak berpenghuni itu, saksi membuat laporan polis. Dihubungi RTM di Kuching petang tadi, Superintendent Zainal memberitahu hasil siasatan awal pasukan forensik mendapati mangsa berkemungkinan telah meninggal dunia lebih 2 minggu. Pihaknya juga tidak menjumpai sebarang unsur jenayah pada anggota badan mangsa selain kesemua harta miliknya masih berada di bilik berkenaan termasuk wang RM2. Buat masa ini, kes masih diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ibu mangsa sebelum ini membuat laporan polis bersabit kehilangannya 15 November tahun lalu. Gara-gara menghadapi masalah dengan keluarga, seorang lelaki warga asing membuat laporan palsu mendakwa ternampak kumpulan bersenjata menyusup masuk ke Long Patau Tamisan di Lahad Datu. Warga asing itu yang dikenali sebagai band dihukum penjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrate Lahad Datu hari ini selepas mengaku memberi maklumat palsu berhubung kumpulan terbabit yang dikatakan menceroboh darah itu awal bulan ini. Berdasarkan kertas penduduhan, lelaki didakwa membuat laporan polis palsu di Balai Polis Cendrawasih Lahad Datu pada pukul 7.54 malam 3 Februari lalu. Laporan berkaitan jenayah pendaratan 13 orang memakai pakaian celoreng dan memegang senjata berlaras panjang
dipercayai tentera dari selatan Filipina. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak memberi maklumat palsu khasnya dalam soal keselamatan. Namun katanya rakyat perlu bertanggungjawab dan tidak memberi maklumat palsu yang boleh menimbulkan kegusaran orang ramai. 3 lelaki warga Vietnam dijatuhi penjara 10 bulan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu kerana menceroboh hutan simpan. Hukuman diputuskan Hakim Noriah Osman selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan secara berasingan. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh didakwa memasuki kawasan hutan tertutup tanpa memiliki permit atau kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Kesalahan dilakukan di dalam kawasan hutan simpan Tembat, Hulu Terengganu 11 Januari lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 47-1-C Akta Perhutanan Negara 1984 dan bakal berdepan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah turut mengarahkan hukuman penjara bermula daripada tarikh tangkapan iaitu 11 Januari lalu. Penyelidikan berterusan akan terus dipertingkat bagi memastikan kefahaman dan kesedaran awam mengenai aspek keselamatan jalan raya. Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, Profesor Dr. Wong Shao Vun berkata, pihaknya berhasrat untuk menjadikan MIROS sebagai sebuah pusat khidmat nasihat dan peneraju dunia dalam penyelidikan keselamatan jalan raya. Ada apa-apa peluang yang MIROS boleh ambil untuk menjadikan orang kata apa tu reference center ke reference point dari apa tu memberi khidmat nasihat pakar rujuk dari segi keselamatan jalan raya. Dengan itu of course seperti yang diiktirafkan, kami kat sini bukan kat Malaysia yang kita sebagai rujukan, ASEAN juga. So definitely we're going to play the role. Beliau turut berharap untuk memacu dan mempelopori bidang penyelidikan serta pembangunan keselamatan jalan raya ke arah penghasilan dasar terbaik di Malaysia. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Penyerahan Nota Serah Tugas Pengurusi Lembaga Pengarah MIROS. Penyanyi popular era 80-an Mastura Ismail meninggal dunia pada 8.50 malam tadi akibat kanser rahim. Allahyarham yang popular dengan lagu Apa Kono Ejang menghembuskan nafas terakhirnya di kediaman beliau di Ceras. Menurut kenyataan media, Setiausaha Agong Seniman Hafiz Nafiah, jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Sungai Long sebelum Zuhur esok. Allahyarham meninggal dunia pada usia 65 tahun. Beliau meninggalkan 2 anak lelaki berumur 42 tahun dan perempuan berusia 40 tahun. Seluruh kepimpinan tertinggi dan barisan Esko Seniman Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham. Sukan menjelang kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun, Ketua Jurulatih skuad bawah 23 kebangsaan Brad Maloney memanggil 4 pemain Selangor FC ke kem latihan pusat skuad kebangsaan. Mereka ialah penjaga gol Sheikh Izhan Nazril, Sheikh Azman serta pemain pertahanan Ahmad Zikri, Muhammad Khalili, Muhammad Azrin Afiq Rusmini dan Haris Haikal Adam Afkar. Menurut Melanie, khidmat pemain tonggak yang pernah dalam kelayakan Piala Asia Oktober tahun lalu itu ditagih bagi membantu memperkukuh barisan pertahanan. These 4 players have all been part of the core group, and now they're available to join. I think it's great, and as I say, it'll just be added strength to the entire squad. Kehadiran atlet berkenaan menambah pilihan pemain buat Melanie selepas terpaksa menggugurkan 4 pemain sebelum ini. Melanie bakal mengumumkan senarai 28 pemain ke Kemboja selepas aksi persahabatan menentang klub Liga Super Kuala Lumpur City FC. Akademi Rugby Melaka Akram bakal menghasilkan lebih ramai atlet berkualiti sekaligus mampu bersaing ke peringkat lebih tinggi. Setakat ini seramai 40 pelajar sekolah seluruh Melaka diserap ke dalam akademi tersebut.
Exko Pendidikan dan Teknologi Negeri Dato' Rais Yassin berkata akademi yang berpusat di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Emas itu disertai pelajar tingkatan 1 hingga 5. Ia ditubuh Jabatan Pendidikan Negeri dengan kerjasama Majlis Sukan Sekolah Melaka. Jadi Akademi Rugby Negeri Melaka ini saya harapkan akan menjadi satu pemangkin kepada sukan-sukan lain, khususnya di Negeri Melaka ini. InsyaAllah saya yakin dan percaya kesinambungan itu akan ada apabila wujudnya akademi ini. Apabila pelajar-pelajar setelah selesai sekolah menengah, mereka akan mungkin diserapkan terus kalau cemerlang ke pasukan-pasukan senior. Kita juga mendapat kerjasama yang amat baik sekali daripada Persatuan Rugby Negeri Melaka ataupun Melaka Rugby. Saya juga menggalakkan sekolah-sekolah lain mengenal pasti apa lagi sukan yang boleh kita ketengahkan melalui Majlis Sukan-Sukan Negeri Melaka supaya kita boleh bantu anak-anak ini dalam kemajuan sukan. Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis perasmian Akram di Aikro. Semua ketetapan diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan AGM Persatuan Olahraga Selangor 12 Disember lepas tidak terpakai. Menurut Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof, semasa mendapati proses pelaksanaan dan perjalanan mesyuarat berkenaan adalah bercanggah atau tidak mematuhi perlembagaan persatuan. Beliau turut memaklumkan kini terdapat 2 jawatankuasa mengaku sebagai jawatankuasa yang sah. Bagaimanapun, kedua-duanya ada melakukan perkara bercanggah dengan perlembagaan persatuan. Pada AGM lalu, atlet wilayah persekutuan Nur Hayati Karim dipilih sebagai presiden selepas kem itu menyingkirkan Dato' SM Mutu daripada jawatan berkenaan pada Oktober lepas atas dakwaan seleweng lebih RM100,000 simpanan Persatuan Olahraga Selangor. Tengah malam berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Assalamualaikum dan selamat malam.